أعوذ بالله اسم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, uhayyikum bitahiyatil Islam ala wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan para dekan yang hadir, jazakumullahu khairan katsira, profesor-profesor media, doktor-doktor, ketua-ketua jabatan, pensyarah-pensyarah dan seluruh warga KUIPS yang dimuliakan, juga tidak dilupakan kepada hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti yang telah pun kita ketahui, forum kita pada pagi ini iaitulah berkisar tentang zikra Rasul. Dan begitulah juga tentang qasidah ataupun syair ataupun apa sahaja yang kita sebutkan lantunan sebentar tadi daripada Dr. Abdul Wahab juga berkaitan dengan memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah pun kita sampai kepada kemuncak program kita pada pagi ini, iaitulah berkaitan dengan forum Zikra Rasul, di mana sekolah saya untuk memberikan sedikit sebanyak pengetahuan kepada tuan-tuan dan perempuan, walaupun saya yakin tuan-tuan dan perempuan dah lebih mengenali panel-panel kita yang berada di hadapan ni. Yang mana panel-panel kita, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pada pagi ini kita ketengahkan dalam bidang masing-masing lah. Iaitulah kalau mungkin yang berbahagia di hujung sana sekali, iaitulah Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafiz, merupakan ketua penolong pengarah bahagian masjid. Jadi kita akan banyak bertanya ataupun berkisah berkaitan dengan masjid yang mungkin Ustaz akan kongsikan kepada kita. Dan begitulah juga kepada panel kita yang kedua, iaitulah yang berbahagia Ustaz Nazim bin Muhammad Nur, iaitulah CEO MAIPS, Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS, mungkin akan berkongsikan sedikit sebanyak kepada kita perihal-perihal berkaitan dengan MAIPS dalam menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan tidak dilupakan rektor kita yang kita kasihi, itulah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rozaimi, di mana kita jadikan Dr. Rozaimi ini selaku tuan rumah panel yang ketiga, memberikan ihtiram kepada tetamu-tetamu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak lain dan tidak bukan, kalau Dr. Rozaimi ini kita akan bawa isu-isu semasa lah, perkara-perkara semasa berkaitan dengan sunnah yang berlaku di Malaysia kita, amnya, Perlis kita khususnya, insya-Allah. Jadi ala kulli hal, itulah sedikit sebanyak kita punya background panel-panel kita yang mungkin kita akan ajukan soalan pada pagi ini. Dan saya nak mulakan pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sidang pendengar juga penonton, iaitulah saya nak ajukan soalan kita yang pertama kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafiz. Yang berbahagia Ustaz, kalau kita tengok mencintai baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, iaitulah Nabi minta kita untuk melebihkan lebih daripada wawalidihi, iaitulah ibu dan ayah. Dan begitulah juga Nabi minta kita untuk menjadikan kita ini satu orang yang keluar daripada iman. La yu'minu ahadukum, tidak berimannya kita ini, tidak sempurnanya iman kita ini, melainkan kita meletakkan, menjadikan Nabi itu lebih kita cintai daripada segala-galanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar penonton yang dimuliakan, saya nak bertanya kepada yang berbahagia Ustaz, apakah nas Al-Quran yang menunjukkan kewajipan ataupun anjuran untuk kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah juga ada ancaman di sini Ustaz untuk sekiranya mereka ini tidak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mulakan forum kita dengan soalan ini dulu Ustaz. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Syafiq Zakaria selaku moderator untuk forum pada pagi ini. Sahabat-sahabat panel, Prof Madya, Tuan Rektor, Tuan CEO MAIPS,
ketua-ketua jabatan, sahabat-sahabat pensyarah-pensyarah, dan ada siswa-siswi di sini yang dirahmati Allah sekalian. Bila bercakap duduk atas kosyen macam ni, kosyen mahal, boleh letak siku macam ni, oh sedap cakap. Kan? Kalau kata tajuk penglipu lara lagi sedap. Kan? Tapi bila tanya Quran ni, Allahu Akbar. Tengok dengan Datuk Luqman, Syekh harap pada Allah. Takut seriau asal hayat kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, gambaran hidup kita ni, orang yang dapat kesedaran masa hidup, selamat hidup dia. Tetapi kalaulah kesedaran itu datang semasa nazak ataupun baru dicabut nyawa oleh malakul maut, sebagaimana ayat Tuhan cerita dalam keadaan-keadaan tertentu, antaranya surah Ibrahim ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Allah kata wa anzirin nas, berilah peringatan kepada manusia tentang yauma ya'tihimul azab, tentang hari kedatangan azab. Yang mana pada ketika tu fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah, berdoalah orang yang menzalimi ketika hidup dia, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Tuhan kami, boleh tak pelewat sikit ajal kami dalam tempoh yang pendek, tempoh yang sat. Orang tahu kata esok ke lusa ke, tempoh yang sat. Nak buat apa tu? Dua benda. Nujib da'wataka, kami akan terima seruanmu ya Allah. Hak mana Tuhan seru dalam Al-Quran, kami akan ikut semua. Dan yang kedua, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan ikut Rasul. Dalam ayat yang lain, kadang-kadang imam-imam duk baca ketika bertugas di masjid, ayat 10 surah Al-Munafiqun, Tuhan berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan kata, hendaklah kamu nafkahkan apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian, sebelum dijemput kematian kamu, sebelum dicabut nyawa kamu. Sebab orang pada ketika tu, ketika nak dijemput, sebagai ulama tafsir kata ketika nazak, nak dicabut nyawa, sebagai ulama tafsir kata baru dicabut, baru dia nampak gambaran depan dia, baru nampak pahala hak mana hak banyak, hak mana paling bernilai, hak mana paling lumayan, baru nampak. Nak minta apa kat Tuhan? Fayaqula rabbi laula akhartani, lalu dia berkata, wahai Tuanku, boleh tak pelewat sikit untuk ajalku dalam tempoh yang pendek? Boleh tak pelewat sikit? Hampir sama ayat ini seperti mana dalam surah Ibrahim ayat 44. Ini ayat 10 surah Al-Munafiqun. Dia nak buat apa? Kalau Tuhan takdirkan dia, nyawa dia nak cabut pun tak jadi. Dia nak buat apa tu? Dia nak minta kat Tuhan sangat tu. Fa asaddaqa, aku nak banyakkan sedekah. Orang yang hampir nak mati ataupun baru mati, bila tengok depan tu, dia pahala sedekah. Sakannya baru dia berjanji dengan Tuhan, dia nak banyakkan sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang yang saleh. Itu keadaan tu. Keadaan yang ada kaitan dengan prinsip dalam agama. Betapa menyesalnya orang yang hampir nak mati ataupun baru mati, baru nak ikut seruan Tuhan, baru nak ikut Rasul. Ini perjuangan kita. Sebagaimana Tuhan suruh kita bagi peringatan kepada orang yang tak terima dakwah Allah, yang tak ikut Rasul. Kita nak ajak manusia daripada tak ikut Rasul kepada ikut Rasul. Yang hak kita tak mau, ikut dan. Kan orang kata ikut dan kan? Ikut dan. Agama bukan ikut dan. Agama ikut Rasul. Itu perjuangan kita.
Kan? Jadi tuan-tuan pemain rahmat Allah sekalian. Menderita tak abang sampai kurang ni. Kan sebab imam besar main sini ke hari ni Jumaat cuti. Kan nak umum terus ya. Kan nampak macam semangat belakang ni. CEO pada kan. Jadi tuan-tuan mohon rahmat Allah sekalian. Syukur kita bila kita mengenali sunnah semasa hayat kita masih sihat. Di kala ruang kita, kita boleh belajar hak mana sunnah, hak mana bid'ah, hak mana Nabi buat, hak mana Nabi tak buat. Syukur kita. Bayangkan di kala orang ketika sampai saat nazak macam tu baru diperingatkan. Apa guna masa dia? Kan? Apa guna masa dia? Jadi bersyukurlah. Ini sebagai satu mukaddim. Jadi nak cerita kepada kita penghujung surah Ibrahim, Tuhan kata apa? Awalam takunu aqsamtum min qablu balakum min zawal. Lepas orang hak minta dengan Tuhan tu supaya panjangkan sikit tempoh ajal dia, Tuhan kata kat dia, awalam takunu aqsamtum min qabl, bukankah sebelum ni handa bersumpah dah untuk jadi baik? Kan? Ketika alam rahim lagi, ataupun ketika masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mengaku pula Muhammad utusan Allah, tapi lah sekali tak ikut Rasul pun. Jadi Tuhan kata awalam takun aqsamtum, bukankah kamu sumpah sebelum ni, malakum min zawal, sehingga kamu tak buat apa yang kamu sumpah. Jadi nak sumpah pula kah? Kan? Kamu nak minta pula kan supaya disebut ajal, peluang masa hidup tak buat pun. Kan? Ni bukan nak marah ni, dak, ni contoh ayat. Kan? Ayat Quran tu baca senada je. Cuma nak jadikan itu nasi yang orang amboi, mai tempat kami garang awak kami tak ikut sunnah kah? Kan? Di sinilah lahirnya pencinta sunnah. Kami hari ni kita nak peringat je kan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, satgi tak panggil mai dah cengeng tengah kan. Okey. Dalam Al-Quran, tadi qasidah Dr. Wahab tadi kan. Okey, barakallahu fiik. Dr. Wahab dah sebut ayat 31 dan ayat 32 muqaddimah sebelum qasidah tadi dan surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Director dulu kalau kata zaman dapat ayat ni seriau nak baca bukan duduk kat depan ni. Takut fattabi'uni belakang ni. Kan? Takut pakat berkenam belakang risau ni. Tak sama masa baca tu tengok Dr. Azwira okey kan? Kan orang kata ni ayat mengorak ni. Kan? Salah guna kan? Dalam ayat ni Tuhan kata qul, Muhammad katakan. Dalam Al-Quran ada ayat khusus kepada Nabi, antaranya ayat ni. Ada ayat yang Tuhan sebut qul huwallahu ahad. Ayat itu bukan Nabi seorang je cakap. Al-ibratu bi'umul lafz, bi'umumil lafz. Maksudnya hak kira situ umum lafaz. Semua kita semua hak mana umat Islam, qul katakan huwallahu ahad. Allah itu satu. Tetapi untuk ayat ini khusus kepada Nabi. Orang lain tak boleh kata, aku tidak pakat nak suruh ikut. Jadi ajaran tarikat macam-macam. Kan? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasihkan Allah. Allah suruh Nabi kata kat kita. Kan? Fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sinilah ayat yang Tuhan ajak Nabi, suruh Nabi kata kat kita, jika kasih ke Allah, kena ikut Nabi. Bahkan ketaatan kepada Rasul itu syarat ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah syaratnya mesti taat kepada Rasul. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Jadi pada ayat ni, bagaimana agama ajak kita supaya ikut Nabi. Allah akan kasih kepada kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Dan ayat 32, bagaimana amaran daripada Tuhan. Tuhan kata apa? Qul ati'ullaha war rasul, katakan
taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling. Apa maksud berpaling di sini? Berpaling tak ikut Allah dan tak ikut Rasul. Allah kata apa? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Tuhan tak suka kepada orang kafir. Kalau sebut kafir tu rasa biasa sangat. Sebut kafir berasa kerja kafir sungguh. Kan? Kalau sebut kafir kita rasa macam tak kafir je kan. Kan bila sebut kafir berasa kafir, berasa orang nak mengantuk terbuka mata. Kafir, kan, baru dia terkejut kan. Bagus bahasa utara ni kan. Kalau siapa main Perlis ni kena memang cakap utara betul, baru dia menusuk ke kalbu. Kan. Jadi Tuhan nak sebut ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Siapa berpaling, Tuhan bagi amaran di situ. Tuhan tak suka kepada orang kafir. Nak cerita di situ, ikut sunnah ini bukan pilihan. Sunnah ini bukan pilihan, ikut Rasul bukan pilihan. Orang duk rasa macam ikut Allah ya. Satu ketetapan. Ikut Rasul ni macam sunat. Kan? Orang duk rasa macam tu. Pada amaran tu yang sangat dahsyat di situ. Dalam ayat yang lain, dia tengok masa juga tu. 12 minit, 3 minit ke Ustaz Syafiq. Ya. Tak banyak risau Ustaz. Biasa kita geng jaib dulu sekali kan. Kita sama-sama jaga masa. Main futsal pun sekali, forum sekali. Sini jadi karakter ni kan. Sebelum kita serah kepada menderita, ada beberapa amaran-amaran yang lain yang disebut dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah An-Nur kan, ayat 63. Penghujung ayat tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Allah kata falyahzar, maka berhati-hatilah mereka yang menyelisihi an amri, perintahnya. Kan? Perintahnya. Kita ngaji bahasa Arab ni nak kena belajarlah dhamir. Kan, dhamir kata ganti yang ketiga. Kalau kata ganti yang pertama semua tahu belakang. Aku, kan. Aku, kami, kan, beta, patik, semua kata ganti yang pertama. Kata ganti kedua, hak mana ada depan kita? Yang hak timbul isu ni hak yang ketiga ni. Dia, depa, kan, demo, kan. Hak yang ketiga ni. Siapa lagi? Ada apa lagi selain itu? Kan? Ha? Oh, tu dia. Hak tu padam langit pula tu. Kan? An amrihi, perintahnya. Okey. Perintah di situ perintah Allah kah perintah siapa? Dia kena tengok ayat tu. Kan? Ayat tu pada mukadimah dia Allah kata la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Janganlah kamu jadikan seruan Rasul, ajakan Rasul, apa yang Nabi suruh apa semua dalam kalangan kamu ka du'a'i ba'dikum ba'dah, sebagaimana seruan dalam kalangan kamu je. Betul tak? Setengah orang dia kata bila kita ajak sunnah dia kata itu sunnah Nabi. Ni Habib yang kata ni. Tu besar tu. Ni Habib ni keturunan Rasulullah. Dia orang yang ke-40. Tu dia bunyi cara cerita utara, punya tekan suara. Kan? Dia kata ni Habib bukan calang-calang ni. Keturunan Rasulullah. Kita kata ni Rasulullah. Kan? Ni Rasulullah. Tuhan pesan dah jangan jadi hak kata-kata Rasul, sunnah Rasul. Macam kita anggap enteng, kita anggap macam tak ada apa, macam tak ada nilai. Macam kita dok rasa macam perkataan dalam kalangan kita je. Sebab tu penghujung ayat ni Tuhan bagi amar berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasul. Antusibahum fitnah. Dia akan ditimpa fitnah. Sebahagian tafsir dia sebut fitnah ni azab. Tetapi azab dah ada selepas tu. Ataupun bala bencana. Tetapi fitnah yang lebih tepat wallahu alam ialah fitnah yang mana orang tak tahu hak mana ketulinan agama. Kan sebagaimana kata-kata Ibn Mas'ud, kaifa antum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir. Bagaimana keadaan kamu apabila kamu diselubungi dengan fitnah? Disitulah budak membesar, hak tua bertambah tua. Wa iza ghuyirat, bila nak diubah fitnah tu,
Yang orang sangka hak bukan agama dianggap agama. Bila kita kata tak, ini bukan agama ni, ini Nabi tak ajak ni, ini syirik, ini khurafat. Orang kata apa? Aghuirati sunnah. Depa ni kaya nak ubah sunnah ke? Kan? Maksudnya fitnah di situ, maksudnya antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Kita menyalahi perintah Rasul, kita akan hilang dah lepas tu, kita tak tahu hak mana dah. Tetapi kalau otak kita set, apa yang Nabi buat aku buat, apa yang Nabi tak buat aku tak buat, selamat agama kita. Hak tak selamat inilah orang cuba rungkaikan. Dia kata hak ni okey ni, walaupun Nabi tak buat, boleh lagi kita buat ni sebenarnya ni. Kan? Dia tak boleh nak beza antara ibadat dengan muamalat. Kan? Hak mana ibadat khusus, hak mana ibadat umum. Dan amaran yang kedua yang Allah sebut sini, au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ini amaran yang dahsyat untuk mereka yang menyalahi perintah Rasul. Dan jadikanlah kita bukan sekadar kita kasih kepada Nabi, ni bulan Rabiul Awal, bulan zikr Rasul, memperingati Rasul, bukan sambut oleh Rasul je. Sebab bulan ini juga bulan kewafatan Rasul. Tak mungkin ayah ustaz mati tahun 2016. Tiba-tiba cukup masa birthday, kan, happy birthday to my father. Mak kata, hang ni biak betul. Kan? Kalau ayat kasar sikit, hang bengong ke? Ayah dah mati, hang sambut birthday. Mana ada orang sambut birthday orang yang dah mati? Kan? Itu seolah-olah macam seronok dengan kewafatan, seronok dengan kematian. Kan? Tiba-tiba hak berjuang ni dengan qasidah, dengan marhaban, dengan macam-macam lah. Last sekali bila kita ajak ikut Rasul, dia kata tak, Habib kata kau hak ni, mula nak mengatakan orang tu. Tak apa, hak tu kita pergi pusingan kedua kot. Sebab dia terlajak, kadang bila letak tangan sebelah macam ni kadang dia terlajak sikit. Kan? Jadi apa pun kesimpulan dia, ikutlah Rasul, kita akan selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin, imam besar kita di atas. Bualannya juga begitu besar kita nampak tadi. Dah bahaya bila bagi Ustaz Sirajuddin letak tangan, dia kata tadi ya. Jadi kami nak bagi kursi yang tak ada lengan, tapi Dr. Rora minta mengihtiramkan tetamu, jadi kita letak kursi sofa ni. Jadi itulah bahana dapat kat kita. Ustaz Sirajuddin dia ulah panjang sikit. Tapi ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah apa yang dikupaskan oleh yang berbahagia Ustaz sebentar tadi, iaitulah berkaitan dengan tidak mengikuti Nabi ini bukanlah satu pilihan. Ianya adalah satu kewajipan, sehingga kita menampakkan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir, lembut sikit, tapi kita nak yang kerah, kapiak ni tuan-tuan, kita pun merasa takut sikit lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita teruskan kepada panel kita yang kedua, yang berada di tengah-tengah ni, yang masih lagi belum menampakkan wajahnya. Tuan-tuan pun belum pasti ni Ustaz Nazim ke apa, kita tak tahu lagi. Ini orang Padang Melangit ke orang mana, kita tak nampak lagi. Sekali bila dia buka baru kita tahu. Jadi yang berbahagia Ustaz, kita nak bertanyakan tentang tagline yang dibawa oleh Maib ni, iaitu dalam memacu transformasi ummah Ustaz. Apakah peranan Maib sebenarnya selaku ibu kepada agensi-agensi agama yang lain ni Ustaz? Kami anak-anak ni nak ikut mak pak kami lah. Jadi mak pak yang paling besar ni Maib, memang dengan duitnya, dengan kekayaan yang adanya. Kita nak tahu ni Ustaz, apa peranan Maib ni Ustaz? Ustaz, nampak audiens kita mengiyakan apa yang saya kata. Jadi kita nak tahu Ustaz, apakah peranan Maib dalam menghidupkan agensi, dalam menghidupkan dakwah sunnah di negeri Perlis ni, selain daripada aktiviti kayuhan, bantuan semua tu, kita nak tahu apa dia lagi Ustaz. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Umar Rozaimi Ramli, Rektor KUIPS, Imam Besar Negeri Perlis. Sesuai. Saudara moderator, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Sebut anak-anak ni Ustaz Sirajuddin kuranglah sikit. Kita sebut mereka ni adik-adik ni bahaya. Jadi kita sebut anak-anak sebab isteri saya rasa duduk tengok live ni. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kepada kita limpah rahmatnya dapat bertemu. Hari ini saya rasa kredil untuk nak berbicara di depan ilmuwan, para masyaikh
berada di hadapan guru-guru saya pun ada di depan ni. Jadi tapi eloklah kita berkongsi sebuah sedikit. Cuma soalan tadi straightforward sangat. Jangan habaq sangat macam tu. Kan macam jemput ni sebab tu je. Ya betul. Asasnya adalah kita tahu tadi apa yang disebutkan oleh Ustaz Sirajuddin tadi. Imam Sa' ada sebut tentang nak mengikut sunnah Nabi SAW ni bukan pilihan. Bukan pilihan. Dan ianya merupakan satu kewajipan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Hal keadaan ini juga diketahui bukan sekadar kita. Bukan sekadar orang Islam yang tahu kata nak kena ikut Nabi. Bahkan kebenaran hakikat Nabi ni diketahui orang bukan Islam pun tahu dah. Contohnya dalam satu peristiwa yang kita mungkin sahabat-sahabat nanti adik-adik, anak-anak, adik-adik juga anak-anak baca nanti mungkin ada belajar tentang asbabun nuzul. Dalam asbabun nuzul dalam suratul Baqarah ayat 89. Ada satu peristiwa yang berlaku kepada orang-orang Yahudi, Yahud Khaybar, orang Yahudi di Khaybar. Orang Yahudi Khaybar ni salah satu daripada komuniti yang Nabi SAW sebagai pemimpin, Nabi akan jumpa mereka. Sebab memang mereka itu penduduk asal di Madinah ketika itu. Sebagai pemimpin, kita kena terima kepelbagaian masyarakat. Sama lah dengan Maib berusaha untuk menerima kepelbagaian masyarakat. Ada anak yang baik, ada anak yang nakal, macam-macam lah. Kepelbagaian itu perlu diterima. So Nabi SAW ketika mana sampai ke Madinah, Nabi jumpa dengan orang Yahudi Khaybar. Orang Yahudi Khaybar ni dia selalu berkelahi dengan satu puak namanya Ghatfan. Mereka selalu berperang, bergaduh, berperang, dan setiap kali perang takdir Allah duk kalah sedia. Orang Yahudi ni kalah sedia. Bila lawan je dengan orang Ghatfan, kalah. Jarang-jarang menang. Mereka sebagai orang Yahudi, mereka selalu dengar dan tahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan mereka pun doa. Mereka doa. Dia kata, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon dengan kebenaran baginda Nabi Muhammad. Ini kalau nama tawasul betul ni. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami memohon dengan kebenaran baginda Nabi Muhammad. Mereka minta supaya apa? Supaya menang dalam perang. Takdir Allah Ta'ala, bila mereka minta macam tu, menang dalam perang tu. Kemudian bila perang tu menang, mailah baginda Nabi SAW. Akhirnya Allah rakamkan peristiwa tersebut. Allah kata, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Allah cerita tentang ayat tersebut. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Yang sebelum daripada itu mereka ni memohon kepada Allah, minta wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Depa ni orang-orang Yahudi di Khaybar tersebut memohon agar Allah memberikan pertolongan kepada depa, bagi depa kemenangan, dan Allah takdirkan mereka menang berhadapan dengan orang-orang kafir. Apa jadi? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Bila mai saja kebenaran kepada mereka, kafaru bihi, mereka menolak kebenaran tersebut. Kita sebagai umat Islam, ini satu garis yang begitu besar yang menjadi pemisah di antara kita dengan mereka. Mereka beriman dan percaya kepada Nabi mereka, tapi mereka kafaru bihi. Mereka menolak ketika mana datangnya kebenaran baginda Nabi SAW. Orang Islam, kita kena terima datang Nabi, terima kita 100%. Soalan Ustaz Syafi ni tanya tentang enactment ni, saya bukan hafal, saya bukan BLA. Jadi saya nak kena tengok toa sikit. Toa tahu? Tahu tak toa? Toa ni macam reference lah bahasa standard ni, ataupun toa ni maksudnya tengok catatan. Tapi catatan kita dalam ni. Dalam negeri Perlis ni, anak-anak sekalian, di Perlis kita telah mengabadikan nak menjunjung sunnah baginda Nabi SAW ni, diletakkan di dalam tempat yang paling tinggi dalam perlembagaan negeri. Dia bukan hanya sekadar retorik, bukan sekadar duk sebut menjunjung Syiah, memaju ummah, bukan sekadar menyebutkan nama-nama sebagai seruan-seruan semata-mata, tetapi kita letakkan di dalam dasar undang-undang negeri. Bukan kita ni, bukan maksud saya. Yang letak ni adalah diperkenankan oleh almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail,
pada tahun 1948 ketika mana negeri ini telah pun diperkenankan dengan perlembagaan negeri yang pertama, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Ketika itu diabadikan perkataan sunnah itu ataupun diabadikan sunnah Nabi SAW di kemuncak tertinggi dalam perlembagaan negeri, dan dia menunjukkan sifat sungguh-sungguh almarhum ketika itu, wangsa pemerintahan Jamalul Lail, yang ketika itu sungguh-sungguh hendak mengangkat sunnah itu bukan sekadar retorik, bukan sekadar peraturan biasa, bukan sekadar garis panduan, tetapi diletakkan dalam dasar negeri, yang mana disebutkan di dalam manhaj ataupun di dalam dasar negeri kita ni, dia kata bahawasanya agama Islam di dalam negeri Perlis ini adalah agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkara 5 dalam perlembagaan negeri Perlis mengatakan agama bagi negeri adalah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah seperti mana yang telah diamalkan di dalam negeri. Disebutkan dengan jelas. Dia tak ada sebut dalam kurungan, tidak disebutkan. Sama ada aliran dalam pemikiran mazhab dan mazhab fiqh ataupun dalam pemikiran akidah, tidak diletakkan apa-apa kurungan dalam negeri Perlis. Disebut secara jelas agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Full stop. Dan ini, perkara ni sering kali diulangi oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, Tuanku Syed Sirajuddin selalu mengulangi bahawa dasar agama Islam di negeri Perlis ni Ahli Sunnah wal Jamaah, full stop. Dan menunjukkan kesungguhan ketika mana diletakkan sunnah itu di tempat yang paling tinggi. Dan bahkan dalam perlembagaan negeri Perlis ni ada 5 perkara, ada beberapa perkara yang menyebutkan banyak tempat-tempat yang menunjukkan sunnah itu telah dijadikan sebagai asas kepada sesuatu corak dalam pemerintahan negeri. Salah satu yang pertama, perkara 5 dalam perlembagaan negeri ataupun undang-undang tubuh negeri, dia kata agama negeri adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkara 14/1 iaitu syarat memilih dan mengangkat raja, dimasukkan tentang dasar ataupun manhaj yang perlu dipercayai oleh seseorang raja. Bahkan perkara 19 disebutkan iaitu kelayakan raja, 20/1 pemangku raja, perkara 29 iaitu waris, yakni pewaris tahta. Bahkan jawatan-jawatan tertinggi iaitu perkara 37/2 jawatan menteri besar, perkara 38/2 A jawatan pegawai-pegawai, yakni jawatan setiausaha kerajaan negeri. Disebutkan dengan jelas mestilah orang itu ataupun mestilah mereka personal itu adalah personal yang memahami dan juga menghayati serta mengamalkan agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada dalam perlembagaan. Sebab tu bila ada orang main di hujung-hujung ni, dia kata ni benda yang baru, ni kaum muda. Siapa yang muda, siapa yang tua ni sebenarnya? Dia kita kata, oh ni kaum muda. Siapa yang muda, siapa yang? Kita mewarisi daripada baginda Rasulullah SAW. Takkan kaum muda juga? Jadi inilah perkara yang perlu jelas, dan kita kena sebagai, kita kata anak abna maibs, sebagai abna maibs, sebagai anak-anak maibs ni, saya yakin dan percaya bahkan menjadi tagline di kuib ni, di sini pencinta sunnah dilahirkan, dan semua memahami bahawasanya apa yang kita lakukan adalah sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Agama yang benar, agama yang suci, agama yang bersih, agama yang betul-betul yang kalau boleh kita nak menghayati dalam kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Ini sebagai penegasan daripada pihak MAIP, dengan harapan agar kita ni menjadikan, memahami bahawa MAIP ni memang dasar negeri dijaga oleh MAIP berdasarkan kepada perlembagaan dalam negeri. Manakala yang lain ni, apa yang dilakukan oleh MAIP, kita ada 5 fungsi utama MAIP. Nak tahu fungsi tu boleh tengok di www.maips.gov.my. Tuan-tuan tengok situ, saya tak payah ulang sebab saya pun tak hafal sangat. Jadi tuan-tuan tengoklah yang tu, insya-Allah, sebab macam saya sebut tadi, saya bukan YBLA. Jadi tak apa nak hafal macam mana dasar-dasar utama, tapi itulah menunjukkan kesungguhan MAIP. Tuan-tuan tengok fungsi dan peranan MAIP dan apa yang telah digariskan, dan insya-Allah sedaya upaya di pihak pengurusan MAIP kita berusaha untuk meneruskan komitmen kita semata-mata untuk meninggikan sunnah baginda Nabi SAW, bukan sekadar retorik tetapi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah, dan termasuklah dihayati oleh anak-anak di dalam negeri Perlis. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia CEO Tuan Muhammad Nazim kita di atas penerangan yang telah pun diberikan seperti tadi. Baik, jadi mungkin saya nampak suasana kita ni dia agak sendu sikit tiba-tiba. Sebab apa? Sebab bila mai Ustaz Nazim ni, sebenarnya Ustaz Nazim ni dia tak buka lagi dia punya padang langit dia tu. Kalau dia buka nanti jadi cempera juga kita ni. Tapi yang berbahagia Ustaz lebih memilih untuk
pusingan yang pertama ni nak membacakan kepada kita enactment undang-undang yang seperti yang dinyatakan tadi, untuk nak menampakkan inilah peranan MAIP sebenarnya, iaitulah dalam menggubal dan juga menjaga ahli sunnah wal jamaah yang dipegang di dalam negeri Perlis kita ni. Bukan hanya sekadar memberi bantuan dan kewangan yang diperlukan dan sebagainya, tetapi adalah menjaga kelestarian sunnah itu di dalam negeri Perlis ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak pi kepada anak MAIP yang paling bongsu lah, iaitulah KUIP sendiri. Di sini pencipta sunnah dilahirkan. Maka ini adalah tagline yang terkini yang dibawa oleh yang berbahagia Profesor Madya, rektor kita, iaitulah ketika mana menjejakkan kakinya di bumi KUIP sini. Jadi yang berbahagia rektor, kita nak bertanya berkaitan dengan di sini pencipta sunnah dilahirkan. Maka apakah selari dengan tagline ni, Doktor? Okay, di sini pencipta sunnah dilahirkan. Apakah perkara utama yang menjadi tunjang untuk Profesor Madya Doktor nak merealisasikan hasrat ini? Mungkin bermula dengan pelajar dulu ke, kemudian kita ambil ke kawasan Kuala Perlis ni, kita berjaya dakwah dan memberikan sebaran kefahaman yang benar. Kemudian barulah kita Perlis. Macam mana Doktor? Jadi kita nak tanyalah perancangan yang berbahagia Doktor. Dipersilakan yang berbahagia Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Syafi, Pegawai Pusat Islam KUIPS, yang berusaha, imam besar kita hari ini Ustaz Sirajuddin, CEO MAIPS, yang berbahagia Ustaz Nazim. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan KUIPS pada pagi ini. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat daripada kalangan pensyarah-pensyarah al-asatizah dan juga pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama. Tadi Ustaz Sira duk sebut pasal bahasa utara. Bila sebut kafir tu macam tak berapa nak menusuk kan. Sebut kapiak. Tapi sebenarnya kalau bahasa Perak lagi dahsyat, kapio. Kapio tu kan. Jadi sebenarnya lagi kasar lah kan. Orang Perak ni kasar. Jadi sebab itu kadang-kadang orang bercakap dengan saya ni, dia rasa macam orang ni kasar sikit bahasa dia kan. Sebab dia orang Perak macam tu lah. Dia kalau macam orang Perlis ni, ulak, dia macam kecil je kan. Ular, dia besar sikit kan. Dia kasar sikit lah. Tapi walau bagaimanapun, negeri utara ni dia ada kekuatan dia. Dia ada kekuatan dia. Sebab tu Portugis tak datang kat sini. Portugis masa nak serang Malaysia, dia pergi ke Melaka. Kenapa Melaka? Kenapa tak utara? Kerana kat Melaka ada 5 hang bersaudara. Dekat Perlis ni ada mak hang, pak hang, tok hang, hang jangan macam tu, hang pergi mana. So dia tak jadi serang lah. Tapi ni bukan sejarah lah. Ni merepek. Sebab tengok duk gantuk ni kan. Banyak sangat hang kat ni, jadi tak jadi datang lah, dia pergi ke Melaka. Ada 5 hang. So dia berjaya lah tawan. Baik. Ketika mana saya sampai ke sini, saya mula-mula dengar pasal KUIP ni pada tahun 2016. Masa tu Mufti dah sebut pasal KUIPS. Masa tu jugalah dia dengan Ustaz Nazim ada tanya tentang kesediaan. Kan, dia kata, nak main KUIP tak? Masa tu kita fikir panjang lah. Tapi berlakulah apa yang berlaku, sehinggalah pada tahun 2019 tawaran tu datang agak kuat sikit. Pujukan tu datang agak orang kata apa, serius sikit. Kita pun buat istikharah dan akhirnya kita datanglah. Kenapa datang? Kenapa saya datang ke sini? Kerana pertamanya nak bantu. Jangan ingat Rora ada di sini selama-lamanya lah. 3 tahun saja, tak lama. Kontrak itu 3 tahun lah. Ustaz Nazim tak setuju, dia kata, mana boleh, kata. Tapi yang diberi 3 tahun, jadi tak lama. Jadi sekadar masa yang ada ni memang kalau boleh saya nak laju sikit.
Jadi saya pun tengok Kuibs ni dia ada kekuatan dia. Kenapa ada kekuatan dia? Kerana dia unik. Dia ada niche yang tak ada pada orang lain. Kalau ikut IPT ni, Institut Pengajian Tinggi ni, banyak yang menawarkan pengajian Islam. Tapi Kuibs ni dia lain sikit sebab dia ada satu elemen yang dipanggil keterbukaan yang di backup ataupun yang disokong, yang dibantu oleh otoriti agama negeri ni. Pejabat mufti menyokong kita. Jabatan agama bersama dengan kita. Majlis agama bantu kita. Mana nak cari satu institusi pengajian tinggi yang pelajarnya lebih daripada 95% biasiswa ditaja oleh Majlis Agama Islam dia? Kuib lah. Yuran ada, duit poket pun diberi. Bukan hanya untuk pelajar-pelajar anak Perlis, tetapi untuk semua yang datang daripada mana-mana negara datang, daripada luar negara, daripada Nigeria, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Burkina Faso. Saya pun terkejut, ada juga Burkina Faso. Jarang kita dengar negara nama Burkina Faso ni kan. Ada juga yang datang dan diberikan beasiswa yang datang daripada kutipan zakat Majlis Agama Islam Perlis. Sebab tu saya tengok, saya kata ini satu institut pengajian tinggi yang lain daripada yang lain. Dia seolah-olah macam nak jadi Madinah, Universiti Islam Madinah, tapi di rantau inilah. Ada beasiswa. Jadi saya tengok, saya kata saya kena bantu universiti ini. Sebab apa? Sebab universiti ini, saya jadi ahli jawatankuasa fatwa daripada tahun 2015. Berjuang di medan, walaupun tak lama, tapi berjuang di medan tu kadang-kadang perit. Kadang-kadang rasa susah, kadang-kadang rasa sendiri. Macam nak nyanyi lagu Jamal Abdillah aja kan. Sendiri kan. Lagu sendiri, aku rasa aku sendiri, seorang-seorang. Tak ada siapa nak backup pun. Datang fake account. Ada seorang tu dia mengaku lagi, dia kata saya minta maaf. Dia datang rumah, masih pegang sunnah ni, kata saya minta maaf, saya yang troll doktor tu, saya buat video, ada orang bayar saya. Ada orang dibayar untuk troll orang. Hebat. Saya kata berapa yang tak dapat? RM1,000. Kita kuliah pun dapat. Ni dapat duit tak depan ni? InsyaAllah dapat. Tak sampai RM1,000 lah minta maaf kan. Kalau troll dapat RM1,000. Tapi kalau cakap benda-benda yang ilmu-ilmu ni, kita susah nak bagi RM1,000 seorang. Sebab kita pun dana yang terhad kan. Kerana kita nak lebihkan pada bantuan-bantuan pelajar ni. Cuma saya nak bagi tahu, kadang-kadang kita rasa sendiri dalam dakwah ni. Bukan rasa sendiri tu maksudnya tak ada orang bantu kita. Asatizah ada, tapi yang nak ke depan tu tak ramai. Kan? Contohnya bila saya bagi teguran pada JAKIM tentang isu kecurangan akademik apabila mereka mengubah tafsir dan mengekalkan nama penulis yang telah meninggal dunia. Saya sebut benda ni. Beberapa orang sahabat juga, Ustaz Samali juga menyebutkan, ada orang politik datang bagi mesej kat saya, you teruskan Syekh, you teruskan Syekh. Tapi yang nak ke depan tu tak ramai. Jadi hasrat saya datang ke sini, 5 tahun, 6 tahun akan datang, akan muncul lebih ramai pendakwah-pendakwah yang berani. Kita bukan kurang pendakwah ramai. Macam-macam program, pencetus ummah, da'i, apa lagi? Imam muda tak tahu bila nak jadi tua. Banyak sekolah tahfiz pun berlambak. Itu belum yang masuk Al-Azhar, yang masuk Madinah, yang masuk ke University of Jordan. Ramai. Tapi mereka, berapa ramai di kalangan mereka yang nak bersuara dalam isu-isu sensitif? Berapa ramai yang nak bersuara dalam isu-isu yang dikatakan ni amanah saya kena buat? Tak ramai. Sebab itu Kuibs kena jadi medan untuk melatih pelajar yang bila mereka keluar daripada sini, mereka jadi pendakwah yang ada prinsip, yang berani. Sebab tu saya kata di sini pencinta sunnah dilahirkan. Pencinta sunnah. Sebab ada orang kata, weh, dia kata you punya tagline ni menakutkan. Tak perlu takut. Cinta sunnah adalah satu benda yang perlu.
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari kan? Tidak sempurna keimanan kamu, tidak sempurna iman setiap seorang daripada kamu, sehingga aku ini lebih dia cinta berbanding ibunya, ayahnya, anak-anaknya dan manusia keseluruhannya. Pencinta sunnah ni benda yang satu kemestian. Sehingga kan disebut oleh Al-Imam Al-Khattabi, cinta ni memang betul lah, cinta ni benda yang kita tak boleh nak paksa kan. Tapi dengan Nabi ni kena paksa. Macam mana orang sakit dipaksa untuk cintakan ubatnya. Seperti itu juga kita kena paksa diri kita untuk cinta kat Nabi. Maka sebab itu pelajar-pelajar kena belajar, berada di sini belajar betul-betul. Kita ada pensyarah yang ramai, pakar-pakar yang hebat. Gunakan kesempatan yang ada, hadir majlis ilmu. Sama ada yang rasmi ataupun yang tidak rasmi. Balik, keluar daripada Kuibs, buat sesuatu. Kenapa? Kerana pada hari ini lambakan kerosakan di atas nama agama itu sedang giat dilakukan. Sebelum ni kita tak pernah jumpa lagi orang yang mendakwa selak tirai boleh terus tanya Nabi. Ada masalah je, selak tirai, tanya Nabi terus. Dan dia itu digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita pun pening, sunnah kat mana ni? Ada manusia punya mengembara jauh. Pasal apa? Nak pergi cari baka kuda Nabi. Heran kita. Nabi dalam hadis tak pernah suruh kita pergi cari kuda dia. Baka kuda dia tak pernah. Dia suruh kita pegang sunnah dia. Pegang Quran, pegang sunnah. Sunnah ada dalam kitab. Kita nak amal sunnah. Dia troll kita. Bila kita sebut pencinta sunnah, mungkin kita ada kelemahan di sana sini. Mungkin. Kelemahan tu ada kerana kita manusia. Tapi setidak-tidaknya sayang tu ada dalam diri. Saya teringat Al-Imam Al-Khattabi pernah cerita. Dia kata, syekh dia, masyayikhuna, sebahagian daripada syekh-syekh dia 40 tahun tersilap faham hadis. Hadis nahan Nabi SAW anil hilaqi yaumal jum'ah fil masjid qabla as-salah. Ada hadis kan, Nabi larang buat hilaq, Nabi larang buat bulatan di masjid sebelum solat Jumaat, pada hari Jumaat. Dia kata ada sebahagian syekh faham dia baca bukan hilaq, dia baca halq. Nabi larang bercukur sebelum solat Jumaat pada hari Jumaat. Jadi 40 tahun dia amal tak bercukur sebelum solat. Bila masuk je malam Jumaat tak cukur lah. Apa-apa bulu pun dia tak cukur. 40 tahun. Bila terbukti silap, tukar terus. Dia tak ada kata, hang Wahabi ke suka nak kacau malam masyarakat? Biarlah aku tak nak cukur. Tak. Itu beza orang yang cinta sunnah dengan orang yang sekadar nak boleh amal je. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita masuk bulan Rabiul Awal. Bila masuk bulan Rabiul Awal, tuan-tuan dan puan-puan pergi tengok saya punya page. Ada je orang tanya, ni bulan Rabiul Awal ni you tak nak buat sambutan maulid ke? Tak nak buat sambutan maulid? Lepas tu bila saya kata saya okey dengan sambutan maulid kalau hanya sekadar buat ceramah, dia kata Rora telah berubah. Saya tak tahu, sejak zaman dulu itulah pegangan saya. Saya nak sebut, sambutan Maulidur Rasul memang ulama daripada zaman dulu berbeza. Memang khilaf. Memang khilaf daripada zaman dulu sebab benda tu tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada benda ni. Sebab tu ulama berbeza pendapat tentang bila tarikh Nabi lahir. Ada yang kata 12 Rabiul Awal, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang kata 10 pun. Kalau dah disambut setiap tahun di zaman Nabi, tak adalah khilaf tu. Dia muncul, kata Al-Imamul Maqrizi, pada zaman kerajaan Fatimiyah, Syiah. Muncul. Maka lepas itu dia menjadi satu budaya. Bila jadi budaya, ulama berbeza. Ulama mazhab Maliki antara yang lawan. Dia kata benda ni beda. Siapa yang lawan? Fakihani. Siapa yang lawan? Al-Imam Syatibi, Ibnul Hajjul Maliki. Ibnul Hajjul Maliki antara yang lawan. Dia kata benda ni tak ada dalam Islam. Sambutan-sambutan ni tak ada.
Tapi adakah ulama yang benar? Kan ada. Ibn Hajar Haytami, Ibn Hajar Asqalani. Kenapa mereka berbeza? Kerana pada zaman Nabi tak ada benda tu. Tapi saya tengok, kalau hanya sekadar macam kita buat forum gitu, dia macam kita lalu kawasan Uhud, ustaz pun cerita pasal Uhud. Lalu kawasan Badar, ustaz cerita pasal Badar. Sekadar itu, zikra, maksudnya mengingatkan kerana that moment tu sesuai untuk kita ingatkan orang yang berada dalam momen itu, dalam suasana itu. Maka bila masuk bulan Rabiul Awal, kita cerita pasal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey je lah. Tapi kalau waktu tu ada pula orang kata apa, pergi tawaf kubur mana-mana wali, yang itu tak mahu lah. Yang tu termasuk dalam bidah. Cuma sambutan maulid ni nak buat ke tak buat ke, dia bukan penentu kepada ahli sunnah ataupun bukan. Ada manusia dia anggap diri dia ahli sunnah, lepas tu dia kata itu bukan ahli sunnah tu. Pasal apa? Maulid pun tak sambut, ahli sunnah apa? Sahabat tak pernah sambut maulid. Adakah kau lebih ahli sunnah daripada sahabat? Kena ingat, saya buat disclaimer awal-awal, saya tak ada masalah kalau sekadar nak buat majlis, tak ada masalah. Tapi nak menjadikan itu sebagai satu parameter untuk mengukur keahli sunnahan seseorang, tak kena. Tak kena. Ahli sunnah, seorang yang bernama sunni, ahli sunnah, akan terganggu sunnahnya bila dia benci pada sunnah. Dan seorang ahli sunnah tak akan terganggu sunnahnya, tak akan terganggu pegangan sunnahnya kalau dalam sehari pun dalam kehidupan dia tak beramal langsung dengan bid'ah hasanah. Tak terganggu pun. Tapi terbalik kat Malaysia ni, siapa tak terima bid'ah hasanah, bukan ahli sunnah. Dia dah namakan benda tu bid'ah. Lepas tu dia kata, siapa yang tak terima bid'ah hasanah bukan ahli sunnah. Pening juga kita. Siapa yang nak amalkan sunnah betul-betul? Hang Wahabi. Ini sedang berlaku dalam masyarakat. Jadi, bila saya sampai kat sini, saya nak bagi tahu kepada manusia seramai mungkin, apa yang kita lakukan di sini, kita nak melahirkan pencinta sunnah yang berdakwah kepada manusia, mengajak manusia ke arah sunnah. Kalau kita tahu dalam kehidupan kita ada sunnah yang kita tak pernah amal, kita cuba untuk amal. Kalau benda tu baik, kalau benda tu berbentuk galakan dalam sunnah Nabi SAW, kita buat. Kita cuba. Kau buat semua ke? Mungkin tak mampu buat semua benda. Benda-benda sunat ni kadang-kadang ada dalam hidup kita, kita tak mampu buat pun semuanya. Kita buat sebahagian saja kan. Tapi paling tidak kita cinta, kita sayang, kita bela. Kalau kita tak mampu buat pun kita bela, sebab benda tu Nabi punya. Berapa ramai di antara kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah yang nak bela bagi makan kepada keluarga si mati bila berlaku kematian? Tapi bila masuk Rabiul Awal Kamain lagi tanya, boleh buat majlis maulid tak? Saya pergi UIA, dia tanya, UIA buat majlis maulid tak? Dia punya keliru pasal majlis, dia punya orang kata obses pasal majlis maulid ni, sampai seolah-olah majlis maulid ni satu tuntutan agama yang mesti dibuat. Siapa tak buat tak jadi ahli sunnah, tak cinta Nabi. Sampai saya terpaksa kata, kami dekat Perlis ni ingat Nabi setiap hari, tak payah tunggu Rabiul Awal je lah. Tapi kita buat jugalah sebab momen tu, kita nak momen tu orang datang, orang semangat nak dengar. Tapi itu bukan satu parameter. Kerana mencintai Nabi SAW, ingat kepada Nabi SAW tu merupakan perkara yang sentiasa kena ada dalam diri. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan ingatan. Cinta Nabi ni kena letak depan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Allah Ta'ala sebut, katakan, kalau bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwal iqtaraftumuha, ataupun harta-harta yang kamu perolehi, wa tijarah takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu risau akan rugi, wa masakin tardawnaha, yang kamu
yang kamu redha, yang kamu suka. Masakin, tempat-tempat tinggal kamu. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ini peringatan daripada Allah. Kalau kamu lebih suka keluarga, kamu suka isteri, kamu sayang lebih daripada kamu sayang Allah, kamu sayang dunia lebih daripada kamu sayang Rasul, kamu sayang dunia lebih daripada kamu jihad, kamu sayang kepada jihad fi sabilillah, tunggulah sehingga Allah menghantarkan urusannya. Allah akan berikan kepada kamu bala bencana. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Al-Imam Al-Qadhi Iyad ketika menghuraikan hadis ni, dia kata hadis ni cukup untuk mengatakan kewajipan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup. Kerana apa? Kerana Allah Taala kata siapa yang melebihkan cinta kepada dunia lebih daripada cinta pada Nabi, Allah tutup ayat ni dengan mengatakan orang yang melakukan perkara ni adalah orang yang fasik. Maka sebab itu dalam isu ni kita kena betul-betul, pelajar-pelajar saya nasihatkan, 5 tahun akan datang saya nak jadi pendakwah yang ada peranan dalam masyarakat. Paling tidak bila orang sebut nama kita, orang tahu kita buat apa. Orang tahu sumbangan dia apa. Letak satu target. Biar di medan yang kecil, tapi ada signifikan, ada kesan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, staff-staff pun sama jugalah. Kan? Nama Kolej Universiti Islam Perlis. So Islam tu kena ada. Elemen Islam tu kena ada. Amanah dalam tugas. Kita janji dengan Kuib nak kerja dengan Kuib. Masa dalam temu duga orang tanya, you kalau orang panggil bertugas hari cuti, you datang tak? Datang. InsyaAllah saya datang. Kena datang lah. Jangan cakap je nak datang tapi tak datang. Dalam hadis kata apa? A'til ajira ajrahu qabla an yajifa 'irquhu, kan? Berikan upah kepada pekerja itu sebelum kering peluhnya. Jadi mana-mana urusan yang perlu disegerakan, segerakan. Jangan lambat. Jangan sampai nak tumbuh peluh baru pun tak bayar-bayar lagi. So kita wujudkan budaya sunnah. Pensyarah-pensyarah pun sama. Kelas kena jaga. Kan, jangan lebih kurang je. Amanah, amanah, amanah. Saya nasihati diri saya jugalah, kan? Kena buat, kena bezakan yang mana yang peribadi, yang mana yang rasmi. Sebab kadang-kadang duduk atas sekali ni tak ada orang nak nasihat, kan? Saya minta staff bagi tahu yang mana yang rasmi, yang rasmi kita guna fasiliti organisasi. Yang mana yang peribadi saya tak mau guna. Kalau orang jemput saya makan malam atas nama peribadi, saya guna kereta saya sendiri. Kan? Supaya kita dapat menunjukkan apa itu sunnah pada orang. Kita pencinta sunnah. Bila kita tahu ada sunnah, kita terus berubah. Yang ni kita nak ambil yang sunnah ini, insya-Allah. Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh cerita untuk orang pertama ni. Itulah maksud pencinta sunnah. Kita nak wujudkan budaya sunnah dalam sesama kita sebelum kita keluar nanti, insya-Allah. Itulah hasrat. Gunakan sebaiknya peluang yang ada. Masing-masing ambil orang kata apa, beasiswa MAIPS. Di atas bahu kalian amanah. Amanah untuk membawa ilmu keluar nanti menjadi pendakwah yang berani, yang cinta kepada sunnah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya, rektor kita, di atas satu penerangan yang begitu panjang, hasrat yang diluahkan oleh yang berbahagia rektor untuk melahirkan pecinta sunnah daripada pelajarnya, kemudian dimulakan juga dengan pensyarahnya dan juga kaki tangan. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjadi seperti mana permintaan daripada yang berbahagia rektor sebentar tadi, iaitu menjadi individu yang berada di barisan hadapan, individu yang untuk menyokong sunnah, individu yang untuk mempertahankan perkara-perkara sunnah ini. Jadi seterusnya Ustaz,
Kita nak ke pusingan yang kedua dan yang terakhir lah untuk yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin. Saya nak ajukan soalan iaitulah berkaitan dengan yang nak mempertahankan seperti mana yang berbahagia rektor sebutkan tadi Ustaz. Jadi bila Ustaz berada di meja hadapan masjid, kita kata orang yang menguruskan masjid, Ustaz tak dapat tidak isu di masjid ni, tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Kalau ikut tagline ni, dulu, kini dan selamanya. Macam satu politik lah, kita pun dah nak bubar parlimen dan sebagainya. Tagline politik, dulu, kini dan selamanya. Isu yang berada di masjid ni Perlis ni adalah apa dia Ustaz? Talqin di kubur, qunut subuh, baca zikir kuat tak kuat dan sebagainya. Jadi kita nak minta Ustaz kongsikan kepada kita, terangkan kepada kita, inilah pegangan kami, inilah panduan kami, inilah yang kami pegang. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita apakah yang dipegang oleh negeri kita ini Ustaz. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan Director, sahabat bina dan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Payah nak cakap bab masjid ni no. Ya. Kalau tertutup okey, ni sebab bila dia buat live tu jawatan pula mai daripada JAKIM pula. Tak apa, dia dijawab sebagai Imam Besar Perlis kan. Okey, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Isu garis panduan masjid dia berkaitan dengan ulil amri. Sebab ulil amri ni dia ada premis dia. Dia ada bangunan yang diwakafkan yang pemiliknya adalah Majlis Agama Islam. Jabatan Agama Islam sebagai pelaksana ataupun perustiaan. Kita rasa benda ni negeri lain pun sama juga, tak timbul isu pun. Kan? Dan garis panduan mungkin ada sedikit berbeza dengan sebagaimana negeri-negeri lain. Kan? Itu benda biasa. Cuma di sisi kita, kan, di Perlis ni mungkin apa yang kita atur garis panduan dia selari dengan keputusan fatwa. Dan kita kena belajar bagaimana fatwa Perlis. Kan, satu-satu fatwa tu bagaimana kita tarjih dari sudut pandangan yang kuat berdasarkan hadis yang sahih, mungkin ada kepelbagaian hadis. Di situlah kita dapat beza antara khilaf yang muktabar dan khilaf yang tidak muktabar. Kan, mungkin isu qunut mungkin berbeza dengan isu talqin. Isu zikir kuat mungkin isu teknikal je. Kan, tak ada pun garis panduan di Selangor, di Wilayah Seketuan. Saya pernah jadi imam di Wilayah Seketuan. Tak ada pun garis panduan imam diwajibkan zikir kuat dalam kurungan sehingga mengganggu jemaah yang lain. Tak ada. Tak ada. Kan, ni kadang-kadang kita pergi solat, kadang kita terlewat kan masbuk. Pindah negeri adalah negeri nak selamat jawatan ni, negeri entah berantah. Kan, bila kita semayang tu kan, ni nak boleh habis Fatihah cukup susah. Kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Ya Allah, kita nak baca Fatihah duk sangkut dengan ayat kursi dia. Baru elok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia masuk subhanallah subhanallah, kita masuk subhanallah. Jadi rakaat kita hak 3 tu sebab masbuk duk sangkut dengan zikir sampailah nu habis doa. Allahu akbar. Kadang-kadang kita pun tak tahulah seruan depa tu nak Tuhan yang kita tahu, kita belajar ni Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat. Kan, bukan seru kepada Tuhan yang pekak tak dengar. Siap masa semayang mic duduk kat sini, lepas semayang mic pegang. Kan, mic pegang, dia tak puas, dia rasa tak puas kalau boleh tu satu kampung dengar belagak. Allahu akbar. Ini teknikal je, tak ada dalam garis panduan pun. Kan, cuma alhamdulillah sepanjang kita pegang masjid ni dengan berhikmah apa semua, alhamdulillah 101 masjid lah Ustaz Nazim kan, kira semua dah ikut garis panduan lah. Kan, mungkin hak lawan dulu pun alhamdulillah mati belaka dah. Kan, jadi hak mai hak ikut ni hak duk bantu kami. Kan, jadi hak hidup hak muda-muda ni alhamdulillah kuat tenaga. Hak lama tu alhamdulillah kami pun dah berdoa semua alhamdulillah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Jasa depa praktikal tu kita berbeza sikit je. Kan, cuma kita tak mau, jangan kita menampakkan. Saya yakin ada sahabat-sahabat tak mau sebut anak rasa macam tua sangat lah Ustaz Azim. Kan, sebut sahabat-sahabat adik-adik kan. Sekurangnya lepas ni ada peluang depa nak jadi abang angkat. Kan, sebab Zoja ni jarang tengok live. Lupa dah kat mana kan.
Okey. Jadi ada benda yang dah diputuskan. Kita ambil contohlah, kita kata solat, bab khunut. Kita kata khunut ni kita anggap di Perlis ni kita tak pernah membida'ahkan. Tak pernah ada ceramah Dr. Rozaimi, mufti kita, Ustaz Nazim Neri. Kita kata siapa bab khunut subuh, dia telah buat satu yang bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah. Tu dia baca sampai habis. Riwayat An-Nasa'i tu sampai habis. Wa kullu dalatin finnar. Siap dengan nar tebal. Kan? Tuan-tuan, ini hadis Nabi. Ada setengah orang dia pemain hadis ni. Dia kata sikit-sikit menyesat, sikit masuk neraka. Kan? Kami lah. Kan kami bid'ah hasanah. Hak nu dalalah. Dia kata al bid'atu bid'atan. Sedap dengan pelik dia. Kan? Okey, dia isu teknikal garis panduan ni. Kita kira pemerintah. Selagi mana kita beriman dengan ayat Al-Quran ayat 59 surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah dalam kalangan kamu. Sebab hujung kita berada di dunia yang hujung ni, kita kata antara benda yang diperingatkan oleh Nabi SAW tentang perselisihan yang banyak. Satu, perselisihan dalam agama. Sehingga fitnah yang banyak kita tak tahu. Sampai setengah tu confused. Hak mana hak betul ya? Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Kan nampak macam hak ni pun kata hadis juga, hak ni pun kata Quran juga, hak ni pun ahli sunnah juga, tapi tak ikut sunnah pun. Kan? Jadi kita confused. Kita berada di akhir zaman. Tetapi selagi mana kita pegang hak Nabi kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selagi mana kamu berpegang kitab Allah dan sunnah. Selesai. Maksudnya antara itu yang pertama. Yang kedua ialah hak berlaku akhir zaman ni, perselisihan ini ada dari sudut ketaatan kepada ulil amri. Sebab tu antara Nabi peringatkan, usikum bitaqwallah. Kan? As-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habsyi. Kan? Aku berwasiat kepada kamu, dengar dan patuh kepada pemerintah sekalipun yang memerintah kamu seorang hamba yang berkulit hitam dari Habsyah apa semua. Kan? Jadi taat kepada ulil amri. Tetapi fa in umira bi maksiatin, ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau pemerintah suruh benda yang bercanggah, setakat ni tak ada lagi. Mana-mana negeri yang lain pun tak ada. Selepas kematian mesti kena buat talqin. Selepas kematian mesti kena buat tahlil. Semua itu amalan peribadi je. Kita tak pernah pun paksa imam kita, Bilal kita yang bertugas di masjid untuk dia sembahyangkan umrah. You kalau kata di masjid tak boleh buat kunut, tak cakap lah you kan, antar enti lah kan. Untuk imam kan. Di masjid ni premis maib kita kata. Dalam garis panduan kita tidak mengkhususkan mana-mana kunut kecuali kunut nazilah. Kan? Kunut witir, hak tu jelas. Sebab kunut subuh ni khilaf dari sudut riwayat kita kata. Ada riwayat yang dhaif, ada yang sahih apa semua. Kan? Bahkan kita yang belajar bab kunut pun kita tahu. Hadis yang Allahumma hdini fi man hadait itu pun bukan kunut subuh pun. Itu doa yang Nabi ajak kepada Hasan bin Ali cucu dia. Ialah tentang kunut witir. Kan? Orang yang belajar mazhab Syafi'i pun belajar tu. Ada dalam Bulughul Maram apa semua. Kan? Belum Maram ni kata tempat belajar. Tetapi benda ni isu yang simple. Tetapi saja orang perangat. Padahal ada setengah jemaah ni bila dia pergi Mekah Madinah, dia kata, ustaz, rupanya Mekah Madinah tiru Perlis noh. Depa terkejut, depa duk ingat Mekah Madinah jadi Wahabi sebab tiru Perlis. Depa tak tahu tu Perlis yang ikut sana. Kan? Depa confuse depa punya menyesatkan kita lama dah. Dia kata tu noh rupanya. Saya dah ingat kat Perlis dia tak ada kunut subuh. Kan sebab tu kita kata, kan? Kita kata, kalau mai di Perlis ni rasa macam duduk Mekah Madinah. Sebab tu Dr. Rara mai sebut je 3 tahun rasa dia tak balik dah. Kan? Sebab dia rasa selama ni Allah dia mengaminkan kunut subuh, dia rasa tak puas.
Sebab duk belajar sunnah ni dia kata, nampak lebih kepada dhaif lah. Kan? Itu bab hadis kan. Tetapi kitalah yang menjadi penerang yang terbaik dalam masyarakat untuk cerita sunnah kat Perlis. Jangan bagi nampak kat masyarakat kata bila mai Perlis orang kata, orang duk Perlis hak sembahyang tak sapu muka. Bukan sunnah tu saja sebenarnya. Kan? Orang dulu bila saya mai sini dulu, bila balik kampung orang tu apa? Orang boleh duduk noh kat Perlis noh depa sembahyang tak sapu muka. Aku belajar Matak Mahmud dulu memang tak duk pun sapu muka ni. Yang kita tahu hadis mungkar. Kan? Ada riwayat Ibnu Sunni apa semua kan. Lepas tu tak duk pun rukun solat. Cuba belajar dalam mazhab Syafi'i. Kan kita belajar rukun. Kan dia ada syarat sah, syarat wajib. Lepas tu dia ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Ada tak sapu muka sunat hayat? Tak ada. Lebih kepada tradisi orang kita je. Tak ada. Dalam sunat hayat tak ada sapu muka lepas solat ni. Kan walaupun orang kata, ustaz lebih baik sapu muka daripada sapu bungkuk. Tu dua ayat. Dahsyat sungguh orang hak jenis hak macam tu kita kata aku ni tapi tak apalah, kita macam inilah, kita menerang tetapi kita tidak menyerang, cuma semeh sikit-sikit je kan. Okay, wallahu alam. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin di atas penerangan bagi pihak ulil amri, pihak yang berautoriti dalam mentadbir uruskan masjid di negeri Perlis ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sidang pendengar penonton, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kita forum pasal apa ni kan? Seperti yang tajuknya forum Zikra Rasul. Maka kita nak bagi tahu dalam Zikra Rasul ini, inilah yang kita tampilkan, iaitu bukan kita nak cerita pasal baginda Nabi SAW semata-mata, tetapi daripada background yang masing-masing dalam mentadbir uruskan masjidnya, adanya sunnah Nabi SAW dalam membantu masyarakat di Perlis ini. Bahkan di Malaysia ini kita tengok Ustaz Nazim berkayuh sampai ke Thailand dan sebagainya, membantu. Inilah sunnah Nabi SAW dalam menjaga juga mereka-mereka yang bukan Muslim. Jadi untuk berikutnya saya nak ajukan soalan yang kedua kepada yang berbahagia Ustaz Nazim, dan soalan yang terakhir untuk Ustaz Nazim lah pada pagi ini, iaitulah antara sunnah Nabi SAW yang berbahagia Ustaz adalah membantu mereka yang memerlukan, bermula daripada yang paling dekat sehinggalah yang ke jauh-jauhan. Dan macam itulah yang kita tengok Ustaz buat, iaitulah dalam Perlis sendiri dan sehingga keluar Perlis dan mungkin kepada keluar daripada negara Malaysia kita ini. Jadi bolehkah Ustaz tonjolkan lagi, kongsikan lagi kepada kita pada hadirin dan hadirat pada hari ini akhlak baginda Nabi SAW bersama dengan mereka yang bukan Muslim, non-Muslim ini, supaya kita juga boleh bersama mencintakan Muslim yang lain dan seterusnya cakna kepada non-Muslim. Ustaz, dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Saya tadi dengar Ustaz Sirajuddin asal kali je dia cakap terus tak apa. Kan? Cakap Ustaz. Soalan ni tentang macam mana peranan kita sebagai orang Islam dan bagaimana gambaran kita untuk kita membantu masyarakat yang bukan Islam. Asasnya adalah sebagai orang Islam kita jelas, pertama sekali kita tu sendiri kena position diri kita sebagai a good Muslim. Tu pertama sekali. Sebagai orang Islam tak ada cara lain untuk nak menonjolkan bagaimana kita, we have to position ourselves. Kita sendiri kena letakkan posisi diri kita ni sebagai as a good Muslim, sebagai seorang Muslim yang baik dulu. Kita sendiri kena solat, kita sendiri kena melaksanakan tuntutan-tuntutan agama dulu. Ni kita sendiri pun tak ketahuan lagi. Bila orang pergi kiblat sebelah mana, dia pun tak tahu, sana sini, atas kadang-kadang tunjuk. Sebab dekat atas dulu tunjuk macam tu kan. So kita kena position diri kita dulu. Ya, sebab inilah dia yang menjadi titik asas kepada bagaimana Nabi SAW menunjukkan keindahan akhlak Nabi. Itulah sebenarnya keindahan yang ditunjukkan dengan keindahan Islam. Bukan sekadar retorik duk cerita kata Islam agama sejagat, agama sejahtera, agama yang menghormati orang lain, tapi kita sendiri tidak menunjukkan, tak position diri kita sebagai good Muslim. Itu nombor satu. Yang kedua, kita kena sedar memang itu merupakan satu perintah daripada Allah SWT untuk kita ini melakukan kebaikan. Bahkan tidak ada larangan daripada Allah SWT untuk kita ini buat baik kepada orang bukan Islam. Perintah agama memang suruh kita buat baik. Sebagai contoh, ada hadis Nabi yang Nabi kata, ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha.
Antara lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Disuruh kita berakhlak kepada manusia ni dengan akhlak yang baik. Dia tak kata kepada wa khaliqil muslim, tak suruh kita berakhlak kepada orang Islam saja, tapi dia kata wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik, bukan kepada orang Islam saja, tapi kepada semua orang lain. Allah juga nyatakan dalam Al-Quran, Allah kata la yanhaakum, tidaklah Allah SWT melarang kamu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah kata tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kamu daripada ke atas orang-orang yang mana mereka itu tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada agama kamu. Nah, untuk kamu melakukan kebaikan kepada mereka. So, asas tu kita kena clear, kata kita ni boleh menolong orang lain dan perlu melaksanakan kebaikan kepada orang lain. Ada sahabat Nabi SAW yang Nabi, yang mana satu riwayat daripada Mujahid kalau tak salah saya, tabi'in, yang mana dia jumpa dengan Amr bin Al-As. Masa tu Amr bin Al-As sembelih binatang. Sembelih binatang ni bukan sembelih, kalau kita sembelih jual barang harga tinggi, sembelih juga. Sembelih harga sembelih. Bukan sembelih tu, ni sembelih binatang. Bila dia buat korban, dia sembelih binatang, dia bagi kepada jiran dia. Dia kata bagi kepada jiran yang ila Yahudiyah, bagi kepada Yahudiyah ni artinya orang Yahudi perempuan yang ada jiran kamu, tolong bagi sat kepada jiran kamu yang Yahudi tu. Maksudnya dia suruh bagi kepada jiran Yahudi. So bila jadi macam tu, Mujahid tanya kepada Amr bin Al-As, kenapa kamu buat demikian? Dia kata hakadzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian baginda Nabi. Dan Nabi kata, Nabi suruh buat baik terutama kepada jiran, sehingga dia kata aku tidak menyangka tidak akan dilupai buat lakukan kebaikan kepada jiran, sehingga aku merasakan bahawasanya itu merupakan satu perintah untuk mewarisi harta pusaka sekali-sekali. Itu sahabat-sahabat tahu. So menunjukkan buat baik kepada bukan Islam ni disuruh sebab ianya merupakan satu perkara yang menonjolkan kebaikan kepada orang, apa yang kita lakukan kepada orang Islam kepada bukan Islam. Ada seorang Romanian, ada satu cerita kan tuan-tuan, mungkin siapa yang tengok YouTube ada satu kisah. Dia ni daripada Romania, bukan daripada Rom, daripada Romania. Rom tu zaman dululah kan, dia daripada Romanian. Dia satu ketika dia travel ke Turki, travel di Turki. Bila dia travel di Turki, orang putih ni mereka suka bawa kereta sendiri. Macam kita nak semua orang tolong bawa dekat kita. Kadang-kadang bawa dia jawatan besar sikit, tolong bawa kereta saya. Walaupun kereta dia kebetulan pula tadi saya lewat, jadi saya bawa kereta sendiri jugalah. Tapi bila nak datang pagi tu, tolong bawa kereta aku Ustaz. Kemai. Pasal lewat, bukan pasal kita bawa kemai. So kita puasa dah hebat dah kita ni. So dia ni orang Romania ni, dia pergi ke Turki, dia bawa kereta sendiri. Dia bawa kereta, bawa. Sesat di satu kampung dalam Turki. Masa tu musim sejuk. Bukan sejuk macam sekarang ni. Sejuk betul-betul. Kalau siapa yang biasa duduk di luar negara ni, kalau sejuk ni sejuk betul ya. Macam Datuk Rektor boleh lah. Amin. Macam Dr. Rektor, dia pernah duduk di luar negara, tahu sejuknya duduk luar negara ni. Dia sejuk. So dia tak tahu macam mana nak buat, dia terpaksa singgahlah di rumah orang. Cari hotel tak jumpa. Ya. So dia singgah di rumah orang. Singgah. Masuklah ke dalam satu rumah, dia tak bagi salam kot, dia bukan Islam. Dia ketuk-ketuk pintu. Dia minta untuk nak tumpang lah. Macam mana nak buat ni? So orang Islam tu kata yang keluar tu adalah 2 orang suami isteri dan ada anak-anak dia. Ada 6 biji mata. Tahu 6 biji mata? Maksudnya anak dia berapa orang? 3 orang lah. 6 biji mata. 6 biji. So anak dia 3 orang. Tengok kadang kan. 2 orang dia keluar dengan isteri dia dengan ada 6 biji mata. Ada anak-anak kecil duduk tunggu. So dia tu kata okey tak apa, you stay. Mai masuk duduk rumah kami. Duduk sat di rumah kami sampai esok, keluar balik pergi ke bandar. Esok pagi bila depa bangun, depa dapati tempat yang dia orang sedang tidur tu dalam satu rumah yang sangat kecil. Dia orang buka pintu, tengok-tengok tu yang Muslim tu, keluarga Muslim tu duduk di luar rumah, tidur di bawah pokok. Musim dingin, musim sejuk. So dia tanya, kenapa kamu buat macam ni? What happened to you? What makes you? Dia kata, saya ni tak mengaji tinggi. Kami ni orang Islam. Islam ajak kami ni kena memuliakan tetamu.
Kena muliakan tetamu. Dia pun bacalah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka muliakanlah tetamu. Tetamu tu pula kebetulan tetamu Islam ke bukan Islam? Bukan Islam. Tapi oleh kerana yang dua orang suami isteri dengan anak-anak dia duduk di luar rumah, sanggup keluar daripada rumah, apa jadi? Yang dua orang Romanian tadi menangis-nangis. Dia kata, what happened? Apakah yang merasuk pemikiran kamu sehingga kamu buat demikian? Dia kata, Nabi kami ajar kami macam ni. Nabi kami ajar kami macam ni. So dia kata, tolong cerita lagi kepada kami agama kamu ni. Kami rasa kamu ni dah dirasuk. Dia kata, no, saya tak pandai sangat agama. Lah ni kamu balik dulu, kamu cari dua buku. Satu, Al-Quran. Yang kedua, kamu cari buku hadis. Tak tahulah buku tu metodologi memahami hadis ke, tak pasti. Kau dapat anugerah buku ke tak tahu. Tapi maksudnya dia suruh cari buku hadis lah. So dua orang suami isteri yang Romanian tu pun baliklah ke Turki. Dia pun balik-balik, dia terus cari Al-Quran dengan buku hadis. Mushaf Al-Quran dengan buku hadis. Dia baca, masuk Islam. Kawan tu masuk berdakwah di 136 buah negara Islam lah. Yang masuk, yang Romanian tu masuk Islam, berdakwah di 100 lebih negara Islam. Bukan berdakwah kepada bukan Islam, di dalam negara Islam pun dia masuk berdakwah juga. Tak tahulah masuk tabligh ke masuk tak pasti, tapi nampaknya dia juga berdakwah. So ini penting kepada kita, position ourselves, tunjukkan kita macam mana ajaran agama kita yang betul, dan akhirnya dia boleh bagi impact kepada orang lain. Walaupun dia pun tak mengaji kat KUIPS, tak dapat beasiswa MAIP. Tuan-tuan ni kira, ada anak-anak ni kira hebat ni, dapat beasiswa berapa ratus sebulan untuk makan. 300 kami dulu tak ada siapa bayar pun. Lah Dr. Rora ada orang cerdik, dia belajar daripada kecil sampai besar, semua orang bayar. Orang cerdik macam kami ni orang biasa-biasa. So susah nak dapat macam ni. So gunakan kesempatan, belajar betul-betul, ambil ruang, belajar dan akhirnya bina potensi diri. Cari peluang yang ada. Ni nampak Tok Imam pun ada kat depan ni, takut kat kita. So cari peluang yang ada. Belajar betul-betul, gunakan beasiswa tu dengan sebab kami mengurus takbir zakat ni. Apa yang orang bagi amanah kepada MAIP, MAIP sumbangkan kepada anak-anak ni. Untuk anak-anak dapatkan sumbangan ni, belajar betul-betul. Tak ada cara lain. No shortcut. Kalau duduk rumah ataupun duduk dalam bilik rasa macam ilmu mai, tu memang tak akan jumpa sampai bila-bila. Tak akan ada ilmu tu mai. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu tu didatangi, bukan demand dekat kita. Kalau duduk saya saja rasa macam ada ilmu tu, hebat, boleh jadi wali. Kalau nak jadi wali cepat kahwin, cepat dapat anak, dapatkan anak perempuan, jadi wali ke anak kita lah. Jadi belajar betul-betul. Maksudnya moral of the story, belajar betul-betul, kahwin, dapat anak, jadi wali dekat keluarga. Nak kahwin, kena ada persiapan. Jadi belajarlah betul-betul, insya-Allah tunjukkan diri kita ni sebagai orang yang betul-betul dapat melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya boleh memberikan impak kepada masyarakat. Saya ingat itulah sedikit bagi pihak MAIP. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Rozami dan juga semua pengurusan kanan di KUIPS, dan kepada anak-anak pesanan daripada MAIP, belajarlah betul-betul dan jangan lupa selepas anda berjaya nanti jangan lupa kepada polis pula. Ceritalah pula tentang KUIP kepada orang lain. Baru ni saya dengar cerita kata ex-student tak apa nak cerita dekat orang lain. Ceritalah pasal KUIP. Tolong cerita. Saya tak belajar di KUIP pun jadi macam anak-anak KUIP dah ni. Duk cerita pasal KUIP. So anda juga kena cerita tentang KUIP. Lecturer saya tahu lah, semua orang dalam Facebook setiap hari cerita pasal KUIP. Dah tahu dah. Cik Mazlan hari upload pasal KUIP. Saya tahu. Tapi ni anak-anak ni minta tolong. Tolong promote KUIP. Tolong tunjukkan yang terbaik yang ada dekat KUIP ni. Cerita yang baik-baik. Sebab kita nak anda menjadi sufara, menjadi safir MAIP, menjadi duta-duta MAIP yang akhirnya akan memberikan impak kepada masyarakat dalam negara kita dan akhirnya boleh memberikan kekuatan kepada umat dalam negeri Perlis ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz berkaitan dengan akhlak baginda Nabi SAW yang menuntutkan kepada kita di dalam hadisnya supaya kita menghormati tetamu, menghormati mereka-mereka yang lain, sehingga
daripada kisah yang ditonjolkan oleh yang berbagai ustaz tadi dapat mengislamkan dua individu yang dalam cerita tadi, sehingga dia juga menjadi individu yang akhirnya berdakwah kepada agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, ini ialah antara peranan kita selaku muslim dan juga mukmin, iaitulah bukan hanya sahaja cintakan kepada sesama muslim dan juga mukmin, tetapi juga cakna kepada mereka yang bukan non muslim ini. Jadi tuan-tuan dan puan sidang pendengar penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ke soalan yang terakhir. Dan juga kita nak minta rumusan lah di akhir ni daripada yang berbahagia doktor. Tapi sebelum rumusan tu doktor, orang kata ni pukul habis doktor. Kan? Soalan yang terakhir ini, iaitulah berkaitan dengan mutakhir ini doktor. Seperti yang doktor sebutkan tadi, ada dakwaan yang boleh minta hadis secara terus daripada Nabi, nak jumpa Nabi tak ada masalah, selak tirai saja. Kan? Yang terbaru ni pula doktor, iaitulah minta dengan orang mati, bahkan minta dengan pokok pun boleh. Jadi kita nak tahu isu ni macam mana ni doktor. Jadi bagaimanakah kita selaku cintakan sunnah Nabi ni, kita nak membentengi diri kita daripada benda-benda yang sebegini, dan seterusnya membentengi masyarakat. Dan di akhirnya nak minta doktor rumuskan perbincangan dan juga forum kita pada pagi ini. Dipersilakan yang berbahagia doktor. Baik. Kita berada di zaman orang yang bercakap ini bebas bercakap. Dan kadang-kadang yang bercakap ini pakaiannya itu seperti pakaian ulama, tetapi cakapnya merepek. Ada yang mendakwa tak pergi belajar pun. Pergi Yaman dia kata dia tak belajar pun, tapi bila balik tok guru pondok semua tanya kat dia. Kan bila pegang je mikrofon, ilmu mari automatik. Kita dengar pun hebat ni. Tapi bila kita dengar merepek juga. Jadi kita hidup di zaman tu. Kita hidup di zaman orang bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang seperti dongeng, tetapi di atas namakan benda tu tak mustahil. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan tak mustahil. Manusia Muslim pada hari ini dibodoh-bodohkan dengan cerita macam ni lah. Kita tak akan boleh maju. Bukan kita tak percaya karamah. Karamah ni memang ada. Tapi kadang-kadang cara dia cerita tu ni bukan karamah ni. Ni menipu. Ni banyak baca novel apa ni Dewata Raya, Belang Tarung apa? Zaman ni zaman saya lah. Pendekar Laut. Ni Ustaz Nazim baca dia gelak kuat. Ni zaman-zaman ni. Tapi sekarang ni dibalutkan dengan balutan agama, orang kena percaya. Ada satu buku. Tokoh ni tokoh tarikat terkenal, Nazim Haqqani. Tuan-tuan bisa dengar lah kan? Nazim Haqqani. Dia duk cerita, dia kata dekat kubur, dia pergi satu kubur seorang tokoh ni, saya lupa nama dia. Dia kata kubur ni dulu ada tentera Rusia kat sini. Naga datang makan dua orang tentera Rusia ni. Bila kita tanya, dia kata ni karamah tak mustahil. Kita kata benda ni memang tak mustahil. Tapi kalau betul naga, kalau pertama naga ni kan benda yang dongeng. Ada ke? Tuan pernah tengok naga? Pergi zoo ada nampak naga? Tak nampak kan? Saya pun tak tahu naga ni macam mana. Sebab naga orang putih, bentuk dia dengan naga Cina lain. Dragon orang putih dengan dragon Cina lain. So sekarang ni kita kena tentukan dulu identiti dia. Mana satu bentuk betul dia. Sebab orang tak pernah tengok. Dia hanya satu cerita, cerita rakyat lah kita kata. Dongeng yang orang tak pernah tengok pun. Di alam nyata. Tiba-tiba dia kata dragon makan. Kalau betul cerita ni betul, takkanlah Rusia ni tak ada media boleh cerita 2 of our soldiers killed by a dragon contohnya. Mesti ada. Takkanlah tentera ni tak ada keluarga yang boleh cerita. Sebab tu saya teringat waktu bahas tentang kisah matahari yang telah terbenam terbit balik. Ada satu hadis, Ali meribakan Nabi SAW. Nabi tidur dekat riba Ali. So Ali tak sembahyang asar lagi. Jadi nak kejutkan Nabi tu, Ali macam tak sampai hati. Kesian tengok Nabi penat sangat. Sampai maghrib Ali tak solat asar lagi. Bila Nabi terjaga, Nabi tanya, kau dah solat asar belum wahai Ali? Belum. Nabi naikkan balik matahari tu. Ibnu Katsir kata apa? Riwayat ni pelik. Sebab dia datang daripada satu jalur je. Seorang sahabat je riwayat. Dia kata, la nunkir qudrat Allah. Kita bukan mengingkari kudrat Allah. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, boleh. Boleh je jadikan. Allah Ta'ala boleh terbitkan matahari daripada barat pun. Tapi nak kata hadis ini betul-betul berlaku,
Takkan seorang je riwayat. Sedangkan kalau betul-betul berlaku matahari dah terbenam, dah gelap, tiba-tiba naik balik jadi waktu asar balik, cerah balik, mesti ramai orang tengok. Hadza mimma yatawaffar, ataupun kita kata hadza mimma yatatawaffaru dawa'i ala naqlih. Ini bahasa orang hadis lah. Dia kata ini benda, peristiwa yang terlalu banyak faktor untuk orang riwayat. Tiba-tiba dia seorang je tahu. Askar Rusia pun tak tahu. Jadi kita kata takkan benda macam ni hang nak terima. Guna otak sikit lah. Kan? Tapi itulah jawapan dia. Kita berdepan. Dulu saya waktu belajar kan. Waktu saya belajar. Kadang-kadang kami sampai tergelak. Nak tengok apa ni, nak orang kata apa, membaca pandangan-pandangan orang-orang sufi yang memalsukan hadis ni. Kan? Tapi ada orang hari ni depan-depan kami. Masa mesyuarat fatwa itu, depan-depan kami cerita pasal orang sufi boleh membenarkan hadis disahihkan dengan kasyaf. Sahihkan hadis dengan kasyaf ni, zaman saya belajar dulu, kita ingat benda tu dah lupus dah. Memang ada disebut oleh sufi-sufi yang lama. Tapi kita ingat pandangan tu dah lupus. Hari ni masih ada. Dihidupkan balik. Dia kata orang sufi memang boleh sahihkan hadis dengan kasyaf. Kalau boleh sahihkan hadis dengan kasyaf, tak perlulah ulama pergi mengembara. Daripada Mekah sampai ke Iraq, daripada Rai sampai ke Hijaz, jalan kaki. Abu Hatim Ar-Razi. Takkan dia orang ni bukan wali, tak ada kasyaf kot. So, sebab tu kadang-kadang zaman ni zaman kerosakan atas nama agama tu banyak sangat. Habis tu nak buat macam mana? Pelajar-pelajar, antum kena jadi benteng. Kan? Mufti Perlis, Dr. Asri, saya sendiri mungkin akan jadi tua. Sampai kan baru ni pergi apa? Majlis, dia tengok ada seorang sahabat dia tengok saya, dia kata, beruban dah. Dia tengok janggut saya dah beruban. Betul ya, memang ada banyak dah uban. Kita pun tengok tua dah aku ni. Tapi taklah tua sangat. Kan? Ustaz Sirah bangka lagi pada saya. Tapi kami akan tua. Kan? Kami ni akan tua. Tapi kami kena fikir generasi akan datang. Anahliku wa fina salihun. Soalan Huzaifah bin Yaman. Adakah kami akan binasa wahai Rasulullah, sedangkan dalam kalangan kami ramai orang-orang saleh? Apa Nabi kata? Naam idza kasural khabas. Betul. Kamu akan binasa kalau terlalu banyak sangat kerosakan. Terlalu banyak sangat kerosakan. Saya takut, saya bimbang. Zaman yang Nabi sebut du'atun ila abwabil jahannam tu zaman kita. Pendakwah tapi menyeru orang masuk ke dalam neraka. Kita bimbang yang tu. Nampak pakaian macam pakaian pendakwah. Bicara macam bicara pendakwah, tapi tak bawa orang ke syurga, bawa orang ke jahannam. Tu kita risau. Orang akan jadi keliru, tu kita bimbang. Jadi kita mengharapkan agar pelajar-pelajar semua, anak-anak, supaya belajar sungguh-sungguh, dapatkan ilmu, balik, buat perubahan, ajak orang balik pada sunnah. Ada orang kata Perlis ni tak pakai mazhab. Bukan tak pakai mazhab. Punya hebatnya Perlis ni, semua mazhab kita terima. Kita bukan terikat dengan satu mazhab, empat-empat mazhab kita ambil. Punya hormatnya kita dengan mazhab-mazhab ni. Habis tu negeri lain boleh pakai satu mazhab, Ustaz? Mana ada negeri lain pakai satu mazhab? Kalau negeri lain pakai satu mazhab, susah juga nak pergi shopping kat Shopee tu. Kita beli barang dekat Shopee tu, mazhab Syafi'i ke? Ha? Dah. Siapa kata ya tu kena check balik mazhab apa dia tu. Perempuan pula tu yang jawab. Pasal apa hamba jawab? Sebab saya pun tahu, kadang-kadang malam-malam saya pun terdengar bisikan Shopee. Tapi bukan telefon saya lah, telefon rumah saya. Selalu malam-malam suara tu memang akan mengganggu saya. Okey. So negeri lain pun ada juga pakai mazhab-mazhab lain. Kan ada juga. Baru ni pun kami bincang tentang wakaf muakkad. Tahu wakaf muakkad? Wakaf muakkad ni wakaf sementara. Kita kan wakaf kan selama-lamanya. Wakaf tanah, boleh? Saya nak wakafkan 2 tahun je, boleh? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi adalah satu kaul dalam mazhab Maliki. Dia kata boleh. Wakaf sementara ni, lepas habis tempoh tu ambil balik. Dan ada negeri di Malaysia yang menerima.
Zakat gaji, mazhab Syafi'i ke? Bukan. Zakat gaji ni mengambil formula daripada mazhab Hambali. Diterima oleh kebanyakan negeri. So, negeri lain pun ada juga. Cuma kenapa Perlis ni kena teruk? Sebab Perlis ni dia declare. Negeri lain tu mungkin dia tak declare. Dia declare dia ahli sunnah wal jamaah, menerima pakai luas dalam pengambilan sumber mazhab-mazhab ni dalam membuat fatwa. Itu saja. Tapi sebenarnya kalau kita cek balik, kita semua lebih kurang sama je. Dalam bab muamalat kita luas betul ambil mazhab. Kan? Sampai saya pernah tanya satu tokoh muamalat tu. Saya kata, Datuk, masa tu Datuk sekarang Tan Sri lah. Datuk, kat bank-bank Malaysia ni pakai mazhab apa? Dia kata bank-bank Malaysia tak ada mazhab. Oh, samalah macam Perlis, lebih kurang. Tapi pasal apa geng-geng muamalat tak kena, tiba-tiba Perlis kena? Kadang-kadang tokoh-tokoh muamalat, ilmuwan muamalat, yang dia tahu dalam muamalat tak pakai satu mazhab, tapi dia pun hentam Perlis sebab tak pakai mazhab. Kita penin. Hang sedar diri ke tak ni? Sebab dalam kontrak muamalat dekat bank-bank perbankan Islam ni, produk-produk ni, banyak mazhab terlibat. Ada pakai Maliki, ada pakai Hambali. Tanya orang-orang muamalat, pensyarah-pensyarah muamalat mana? Tanya. Dia mazhab apa? Dia mana ada mazhab? Asal boleh untung kat bank je. Kan? Ni pensyarah muamalat ni, Dia ada ni, Zaidah ada. Dia bertanya dia apa? Dia pun bukan ada mazhab dalam muamalat. Sebab apa? Sebab keluasan kita nak boleh bergerak, nak jauhkan diri daripada riba, kita pakai kontrak yang ulama-ulama daripada banyak mazhab ni. Nak selesaikan masalah umat daripada terlibat dengan riba ni. Bahkan sebahagian daripada mereka bersebut, lebih baik kita ambil benda yang mukhtalafi. Khalina na'khudh biqaulin mukhtalafin fihi bainal ulama. Lebih baik kita ambil yang ulama khilaf daripada ulama confirm sepakat kata haram. Ada juga kaedah tu keluar. Kan, tu yang dibenarkan bainah sebelum ni, bukan ikut mazhab Syafi'i. Tapi dah tak pakai lah sekarang, instrumen bainah dah tak pakai lah. Cuma dulu pernah pakai untuk kad kredit dan sebagainya, dia guna bainah. Apa itu bainah? Nanti tanya pensyarah-pensyarah muamalat. Dulu pakai kat Malaysia secara meluas. Tak pernah tanya pun mazhab apa. Sebab mazhab Syafi'i tak benar kan. Tapi kita gunakan sebab kita kata apa? Instrumen ni nak elakkan orang daripada riba yang clear. Tapi masa itu tak kena pula dituduh Wahabi kan. Tapi Perlis kena. Biasalah. Kadang-kadang pertarungan mencari pengaruh itu sentiasa ada. Cuma kita lakukan tugas kita. Kita sebut yang ni yang Nabi nak, yang ni yang Allah Ta'ala perintahkan. Sekecil-kecil benda, sunnah-sunnah ni amalkan. Bagi salam kat orang. Ya? Buat-buat program pun pastikan program-program yang ke arah suburkan sunnah, cinta sunnah di kalangan pelajar. Jumpa masyarakat. Bagi tahu, berbakti pada masyarakat, ajar benda-benda sunnah pada masyarakat. Kalau nak buat konten TikTok tu pula, kan, buat konten-konten yang ada manfaat. Tapi Ustaz view sikit, tak ada masalah. View sikit pun tak ada masalah. Saya pun terpaksa buat TikTok juga. Tengok tu, dahsyat Ustaz sekarang buat TikTok. Bukan aku buat, PA buat. Dia jadi pengarah sekarang ni. Buat macam ni. Panas sana sikit. Kan? Mula-mula tu macam, kau ni macam-macam lah kau. Tapi bila kita tengok hasil tu, macam menarik lah juga. Lepas ni kita dengar lah cakap dia kalau suruh buat. Kan? Jadi terpaksa jugalah. Sebab dalam TikTok ni ramai lagi orang yang tak kenal kepada tokoh-tokoh kita. So kita kenalkan. Yang ni tokoh-tokoh kita. Kadang-kadang dia orang benci kita bukan sebab dia orang bukan sebab apa pun. Sebab dia orang tak pernah dengar. Itu je. Dia orang tak pernah dengar. Ada seorang hamba Allah datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf. Sebab apa? Sebab dulu biasanya kalau orang minta maaf ni, saya akan kata, okey lah saya maafkan. Saya tak tanya. Sebab kalau tanya nanti bila dia sebut tu, kita sakit hati. Tapi hari tu macam terasa macam nak bagi hati ni sakit sikit. So saya tanyalah. Saya kata, pasal apa you nak minta maaf pula? Dia kata, saya pernah fitnah Ustaz. Fitnah apa? Saya pernah kata Ustaz mengkafirkan Imam Syafi'i. Menghina Imam Syafi'i. Sebab bila saya sebut tu, bila Ustaz kata syair ilahilastulil firdausi ahla tu tak patut dibaca. Saya kata betul memang saya tak pernah sebut. Saya tak pernah sebut syair tu tak perlu dibaca ataupun tak wajar dibaca, dan syair tu pun bukan Imam Syafi'i punya. Syair tu bukan Imam Syafi'i punya. Walaupun orang kata Imam Syafi'i punya, tapi sekadar yang kita semak bukan Imam Syafi'i punya.
Kan? Zaman dia lah, tapi bukan Imam Syafi'i. Orang kata Imam Syafi'i yang punya syair tu. So saya kata saya tak pernah halang orang nak baca, biarlah dia nak baca. Itu menunjukkan iktiraf dia. Tapi mungkin ada orang lain tak setuju, itu pulang kat dia lah. Tapi saya tak pernah kata. Tapi itulah Ustaz, ada orang kata Ustaz yang kata. Saya kata siapa yang kata? Ada Ustaz saya cakap. Lepas tu saya pun tulis. Macam mana boleh sedar? Lepas Ustaz sendiri kata. Bila saya kata? Saya pun pergi carilah dekat YouTube. Saya cari Rora Zikir Syafi'i, Rora Zikir Rozaimi Zikir Syafi'i, Wahabi Zikir. Keluar gambar orang lain Ustaz, bukan gambar Ustaz. Saya minta maaf lah. Menunjukkan dia ada takwa lah. Adalah takwa dalam diri dia tu. Kan? So saya kata tak apalah, saya maafkan. Bukan saya nak kata saya bagus, tak. Tapi kadang-kadang manusia ni benci kat kita sebab dia tak tahu. Dia dengar daripada orang lain. Tugas kita untuk clearkan benda ni. Tugas kita untuk bagi tahu kat orang indahnya mengamalkan sunnah, zikir sunnah, solat cara sunnah, bacaan sunnah. Tapi Ustaz, dalam masalah-masalah khilaf kita berlapang dada. Tak dekat masjid tempat saya duduk tu, ada orang yang bila semayang subuh, dia masbuk 1 rakaat, imam bagi salam, rakaat kedua dia baca kunut. Sorang-sorang dia. Tak ada pun orang kat masjid tu kata, "Hoi, pasal baca kunut?" Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita tahu benda tu benda yang mazhab Syafi'i anjurkan. Walaupun rasmi negeri kata kita ambil pendirian tak kunut. Sebab kita ambil Hanbali. Sebenarnya Perlis ni banyakkan amalan dia, banyak ibadat kita banyak ikut Hanbali. Sebab tu bismillah slow, kunut subuh tak dibaca berterusan. Sebab kita ambil Hanbali banyak. Pasal apa ambil Hanbali? Kenapa ambil Syafi'i? Suka hatilah. Tukarlah pada mazhab Syafi'i. Tak, Perlis ni dia ada otoriti agama dia. Otoriti agama dah pilih pandangan tu. So kita sebagai rakyat, kita follow sebab benda ni khilaf. Mu'tabar kan? Kita pergi Mekah pun takkan kita nak kata, "Imam, kunut sekali Imam." Dia Hanbali kat sana tu. Mekah tu Hanbali. Sama juga kalau saya sembahyang dekat masjid dekat Perak, saya kena ikut mazhab Syafi'i. Sebab imam dilantik tu Imam Syafi'i, imam mazhab Syafi'i. Otoriti dia mazhab Syafi'i. Tak boleh lah Ustaz paksa-paksa orang macam tu. Mana-mana orang yang dilantik menjadi otoriti, dia mesti ada hasrat nak minta rakyat untuk pegang apa yang dia rasa betul. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak ubah, nanti minta apply jawatan jadi mufti. Nanti tukarlah. Itu pun kalau diterima lah. Tapi masalah jawatan mufti tak dibuka. Dia punya iklan tak buka. Jadi kena tunggulah. Ada rezeki jadi mufti, boleh ubah. Tapi selagi mana mufti itu adalah mufti yang sekarang ni, kena ikutlah pandangan yang dia pilih. Dan itu pun salah satu daripada pandangan-pandangan yang diiktiraf. Tak ada siapa berani kata Hanbali itu sesat. Kan? Wallahu a'lam. Itu je lah daripada saya. So rumusannya adalah kita kena letak cinta dalam diri, kena pertahankan sunnah, kena amal sunnah selagi mana yang kita mampu. Kita mungkin ada kelemahan di mana-mana, tapi cinta tu akan menyebabkan kita rasa kita nak memperbaiki diri dan kita nak bawa. Sebab kalau setakat ikut Nabi ni, orang munafik pun ikut. Tapi orang munafik pernah berdakwah daripada orang lain. Orang munafik tak pernah berdakwah daripada orang lain. Sebab dia tak ada cinta pun kat Nabi. Sahabat Nabi SAW sampai ke Basrah. Ada yang sampai ke Turki. Ada yang sampai ke Mesir. Membawa panji dakwah. Sebab dia ikut Nabi tu atas dasar cinta. Baru dia ada passion. Baru dia ada semangat nak bagi tahu kat orang lain. Dia semangat nak share ilmu dia pada orang lain. Kita kena ada cinta pada sunnah, baru kita boleh jadi pendakwah sunnah, insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia rektor di atas jawapan yang telah pun diberikan seperti tadi dan seterusnya merumuskan sesi forum kita pada pagi inilah. Jadi demikian tadi kita telah pun dihidangkan dengan jawapan-jawapan daripada persoalan-persoalan yang telah pun diajukan kepada panel-panel kita yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi kita telah pun berakhir di sini. Jadi saya nak bertanya lah untuk yang berbahagia rektor dan juga Ustaz Ahmad Sirajuddin, ada kita nak buka soalan ke macam mana, ke kita nak simpulkan di sini terus ke macam mana? Sebab
masa kita pun dah tak mengizinkan. Jadi saya rasa kita tangguhkan dulu kita punya forum kita pada pagi ini, dan saya mengucapkan jutaan juga ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, Profesor Madya, dekan-dekan, doktor-doktor dan juga pensyarah-pensyarah, khususnya kepada para pelajar yang juga hadir seawal yang mungkin memenuhi segenap ruang dewan yang telah pun disediakan auditorium kita ni. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maupun mereka yang berada di laman sosial yang melihat kita secara alam maya. Kita ucapkan juga jutaan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, insya-Allah. Jadi untuk itu kita tangguhkan terlebih dahulu forum kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Mudah-mudahan segala salah juga silap kita sepanjang berlangsungnya program pada pagi ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya saya serahkan kembali majlis kepada yang berbahagia pengurusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.